Saya jemput Tuan Fong Kuih Lun, Bukit Bintang. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Soalan saya nombor 11. Silakan Menteri. Saya Yang Dipertua, Yang Berhormat Bukit Bintang. Dalam pelaksanaan operasi menyelamat gelandangan semasa pandemik COVID-19 di Kuala Lumpur sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2021, seramai 1,346 orang gelandangan telah pun direkodkan. Manakala cerapan terkini yang telah dijalankan oleh DBKL pada 14 Februari 2024 di 5 zon hotspot dengan izin di sekitar Kuala Lumpur mendapati sejumlah 414 orang gelandangan berada di kawasan hotspot tersebut. Berdasarkan cerapan yang telah dilaksanakan, kategori gelandangan yang telah kita kenal pasti adalah terdiri daripada warga negara dan juga bukan warga negara, dan golongan gelandangan ini adalah seperti berikut. Pertama, sihat dan berupaya bekerja. Keduanya ada di antara mereka yang memiliki pekerjaan tetapi dalam keadaan yang miskin. Ada juga penyalahgunaan dadah di kalangan mereka, masalah-masalah kesihatan seperti sakit mental dan sebagainya. Orang kelainan upaya juga ada, bukan warga negara contohnya yang berdokumen dan tidak berdokumen, dan juga yang bukan warga negara ada yang di antara mereka yang ada suaka politik, dan juga masalah-masalah lain seperti mereka yang ada masalah dalam keluarga. Pihak kerajaan sentiasa komited dalam pengurusan gelandangan di Kuala Lumpur ini melalui kerjasama strategik dengan pelbagai kementerian, agensi dan juga badan berkanun dan badan-badan bukan kerajaan, iaitu NGO seperti KDN, PDRM, JIM, MKN, KKM, KPWKM, AADK, JPN, SW Corp juga dan YKN. Jadi pada masa ini kerajaan telah menubuhkan beberapa pusat khidmat gelandangan seperti yang berikut, iaitu Anjung Kembara, Pusat Transit Gelandangan Kuala Lumpur ataupun lebih dikenali sebagai Anjung Kembara yang dikendalikan oleh DBKL, Pusat Khidmat Gelandangan Medan Tuanku, Pusat Pembelajaran Komuniti Caukit dan juga Anjung Singgah yang di bawah selenggaraan YKN. Pusat gelandangan ini menyediakan perkhidmatan penginapan sementara, latihan berserta kelas kemahiran penjodohan pekerjaan, bukan cari jodoh ya, penjodohan pekerjaan atau job matching, dan pusat pengagihan makanan. Selain daripada itu, pihak JWP juga mewujudkan pusat transformasi gelandangan iaitu Anjung Kelana sebagai tempat untuk membimbing dan melatih golongan gelandangan warga negara yang produktif, yang sihat mentalnya dan tubuh badannya segar agar bersedia untuk menyara kehidupan sendiri dan kembali kepada masyarakat. Setiap minggu, beberapa program akan dilaksanakan di Anjung Kembara seperti pembangunan jati diri dan personaliti, pembangunan kerohanian dan keagamaan, pembangunan kemahiran dan keusahawanan, program kemasyarakatan dan juga program-program kerjaya. Program ini disokong oleh rakan-rakan strategik antaranya JAKIM, Jawi, syarikat korporat, pelajar universiti dan juga NGO. Selain itu, peserta Anjung Kembara juga akan diberikan peluang untuk mengikuti program rumah bimbingan iaitu program penempatan gelandangan di kawasan perumahan yang disediakan oleh DBKL. Program ini disediakan kepada gelandangan mandiri iaitu gelandangan yang bekerja tetapi tiada tempat tinggal. Dalam membantu gelandangan ini, khususnya di Kuala Lumpur, pihak JWP ingin juga memohon kerjasama daripada semua NGO dan juga NGI agar dapat berganding bahu bersama dengan JWP dan DBKL khususnya dalam aktiviti sumbangan dan juga pengagihan makanan. Pihak NGO dan NGI juga disarankan untuk berdaftar dengan pihak DBKL bagi memastikan kelancaran program bantuan makanan, seterusnya mengelak daripada berlakunya lambakan sumbangan ataupun juga masalah-masalah kebersihan di Kuala Lumpur, khususnya kita nak berdepan dengan Ramadan ini. Jadi program agihan makanan yang telah diselaraskan dan dipantau secara tersusun dan sistematik oleh pihak DBKL dan YKN, dan sehingga ini kita ada 3 pusat agihan makanan berpusat di Kuala Lumpur iaitu Pusat Khidmat Gelandangan Medan Tuanku, Pusat Pembelajaran Komuniti Caukit dan juga Anjung Kembara. Pihak DBKL telah menyelaras aktiviti agihan makanan ini dengan NGO yang berdaftar mengikut jadual bagi mengelakkan pertindihan agihan makanan dan memastikan agihan ini berjalan dengan begitu lancar. Sekian, terima kasih. Baik, saya jemput Bukit Bintang. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Soalan tambahan. Saya ingin bertanya Yang Berhormat Menteri, adakah terdapat kajian ke atas kelangkaan di Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan? Siapa pihak yang terlibat dan apakah hasil kajian tersebut dan cadangan penyelesaiannya? Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat.
Tuan Yang Pertua, untuk makluman ya, sebenarnya sebarang hala tuju dan yang dijalankan oleh JWP ke atas golongan gelandangan ini sememangnya adalah berdasarkan kajian ya, ataupun pemerhatian secara tidak langsung dan interaksi-interaksi yang dilakukan oleh JWP dengan agensi-agensi rakan strategi dan juga golongan gelandangan sendiri. Pertama, hasil daripada pemerhatian JWP melalui operasi menyelamat gelandangan yang telah dijalankan, beberapa inisiatif yang menjadi keperluan gelandangan telah dikenalpasti secara tidak langsung. Daripada maklumat ini, pihak JWP dan agensi yang terlibat dapat membentuk program-program yang khusus untuk membantu golongan gelandangan ini. Kedua, kajian-kajian yang dijalankan juga oleh pihak universiti dan juga NGO yang turut dijadikan rujukan utama dalam usaha JWP untuk meneliti keadaan semasa dan keperluan golongan rentan ini. Antara agensi yang terlibat adalah JWP sendiri, Jabatan Immigration Malaysia, AADK, Kementerian Kesihatan, Yayasan Kebajikan Negara, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, JAWI juga, JKM, KDN, Jabatan Pendaftaran Negara, PDRM, DBKL dan Baik, Al-Ustaz. Terima kasih Tan Sri Ketua yang